Ya. anda menjagakan situasi ini berlaku untuk Perak terutamanya? Saya merasakan sepatutnya malam ini adalah malam yang selesa untuk pasukan Perak, di mana kedudukan dan keinginan pasukan Perak untuk mendapatkan 3 mata bertemu dengan pasukan di bottom league iaitu UiTM, tetapi agak struggle untuk dapatkan kemenangan untuk malam ni. Okey. Kita nak fokus, Syarum, aksi ke aksi terutamanya kedudukan apabila berlakunya sepakan penalti untuk pasukan pelawat pada minit ke-17 dan itulah gol terhasil. Anda melihat kedudukan ini adalah sepatutnya dihadiahkan penalti? Ya, boleh dikatakan penalti ya, sebab tackle yang diberikan oleh Danish Haziq tu sepatutnya beliau perlu lebih tenang, perlu lebih sabar, dan kalau tengok first time tackle dilakukan oleh Syakir yang miss tackle, dan after that tackle daripada Haziq daripada belakang yang membuatkan itu adalah satu penalti. Okey, dan diikuti dengan gol ini, Nana Poku hari ini pada awalnya ialah sebelum ni ramai mempertikaikan aksinya tak begitu konsisten, namun malam ini ialah mungkin peluang awal ataupun ruang yang ada diberikan untuk pasukan Perak mungkin menyebabkan keyakinan itu ada buat Nana Poku. Ya, saya rasa kedua-dua gol pasukan UiTM ada daripada kesilapan pemain pasukan Perak yang memberi ruang kepada Nana Poku. Ya, Nana Poku sebelum ni dalam 6 game sebelum ni agak tidak memberi impak apa-apa untuk pasukan UiTM, tapi pada malam ini dengan 2 gol yang diberi, saya rasa diberi oleh pasukan Perak, dan ini memberikan sedikit orang kata semangat untuk beliau untuk menjadikan gol, tetapi untuk second half agak sekembalinya agak macam tak ada pula kan. Okey. Anda katakan gol itu diberi menyebabkan kita melihat aksi Nana Poku malam ini adalah aksi kita tetap katakanlah antara yang terbaik oleh Nana Poku. Tapi kalau kita imbas dari perlawanan terdahulu 6 perlawanan, aksi sebenar Nana Poku ni kurang jelas dengan kemampuannya. Mungkin adakah sebabkan individu ataupun dari segi support, dari segi ketika nak melakukan serangan untuk pasukan itu menyebabkan beliau terhalang untuk menunjukkan bakat sebenar? Ya, pasukan UiTM sebenarnya memiliki beberapa pemain yang boleh bermain dengan baik, iaitu memulakan bermain dengan bermain short pass, kita boleh lihat pergerakan daripada bawah ke atas. Tetapi bila pasukan UiTM masuk ke attacking third, mereka seperti tak ada idea untuk bergerak, iaitu kombinasi di antara Abu Bakar dan juga Nana Poku macam lost di hadapan dan jarang membuat gerakan-gerakan bahaya. Tetapi pada malam ini kredit untuk Nana Poku sebab dapat menjadikan 2 gol untuk. Alright. Okey, kita dah beralih antara individu yang pada malam ini, Syarum, saya boleh katakan pada awalnya begitu aktif bergerak di sana dan sini, terutamanya bergerak ke bahagian kanan untuk pasukan Perak iaitu Pathiban. Jadi kalau kita melihat keseluruhannya, mungkin pada awal pada saya pun ada beberapa try yang tidak tepat, tidak berbahaya, tapi sebalik pada saya katakan beliau antara individu yang mungkin memainkan peranan secara pergerakan yang mobile itu. Sebenarnya Pathiban ni adalah boleh dikatakan durian daging untuk pasukan Perak, sebab hasil kerja beliau bergerak daripada kanan ke kiri, membuat kain dan membuat rembatan, sentiasa mengasak pemain pertahanan kiri dan kanan. Ini ada kelebihan yang ada pada Pathiban ini, dan sekiranya diberi peluang beliau akan menjaringkan gol. Itu adalah kualiti yang dimiliki oleh Pathiban. Alright. Okey, ini antara pergerakan yang telah pun dilakukan oleh Pathiban. Sebagaimana Syarul katakan, peranannya mungkin tugas yang diletakkan, diberikan oleh Pathiban itu yang memberikan ialah impak juga di bahagian depan terutama untuk pasukan Perak. Ya, betul. Kombinasi di antara Pathiban, Kenny iaitu pernah bermain sama daripada belia sampai ke pasukan senior, dan juga Karika, Aguero dan Di Paula nampak serasi di bahagian hadapan dengan larian-larian yang sentiasa mengasak pertahanan pasukan UiTM, dan saya menyukai pergerakan daripada Pathiban ini kerana beliau sangat berani untuk beat 1 lawan 1 dan juga membuat percubaan. Okey, kita beralih, Syarum, untuk penalti. Terutamanya untuk penalti yang kedua, aksi untuk pasukan tuan rumah, pasukan Perak, terutamanya pada minit ke-70. Situasi ini, kalau kita melihat pergerakan yang begitu baik, terutamanya dari pemain tak lain tak bukan iaitu Leandro. Ya, saya pernah bermain bersama beliau. Okay, beliau adalah seorang yang sangat bijak. Kalau kita lihat, penalti ini adalah atas kebijakan beliau. Beliau first kali usaha beliau untuk beat masuk ke dalam dan menunggu untuk pemain pertahanan UiTM untuk membuat tackle dan merebahkan badan untuk mendapatkan penalti. Okey, mungkin
kalau kita lihat pergerakan, ya sebagaimana katakan Leandro, ada kelincahan. Bahaya kita dalam kawasan penalti. Tapi ada kesilapan daripada UiTM ni pada awalnya sepatutnya menidakkan beliau masuk ke dalam penalti yang lebih bahaya. Betul. Sepatutnya pemain pertahanan kiri, pemain pertahanan kanan pasukan UiTM perlu membawa Leandro keluar, bukan membiarkan beliau untuk masuk cut in ke dalam. Itu adalah satu orang kata defending error iaitu membiarkan oponen untuk beat masuk ke dalam dan menghala ke arah gol kita sendiri. Itu adalah satu kesilapan daripada segi defending. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pemain pertahanan UiTM adalah membiarkan Leandro dan dengan tenang, sabar dan membiarkan beliau keluar daripada tempat bahaya. Okey, itu tidak berlaku. Baik, kita beralih. Antara individu yang saya percaya Syarum ada banyak pengalaman bersama dengannya, iaitu Di Paula. Okey, mungkin secara keseluruhan pada malam ni, Syarum, kita lihat tak banyak sangat impak, mungkin secara menyeluruh. Namun beberapa percubaan yang terkesan untuk Perak, ada juga petanda yang memberikan positif di bahagian depan untuk pasukan Perak. Ya, Di Paula ni seorang pemain yang boleh dikatakan sekejap ada sekejap tak ada. Bagi saya lah. Bagi saya, sebab saya pernah bermain bersama beliau. Tetapi impak yang diberikan sekiranya diberikan satu, ini pemain ini lebih suka apabila mendapat bola terupas, iaitu berlari dengan bola. Beliau bukan player yang suka mendapat bola di kaki atau hold bola. Dia adalah pemain yang suka berlari dan membuat rembatan. Ini adalah kelebihan yang ada pada Di Paula. Tetapi sekiranya beliau tidak diberikan perhatian, beliau akan menjaringkan gol. Baik. Selain Paula, kemudian Kareka. Ya. Okey. Peranan yang dimainkan, kalau kita perhatikan untuk malam ini, ialah ini kombinasi yang Perak ni sebenarnya atas kertas memang mereka lebih berhak bermain lebih baik dibandingkan UiTM, tetapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita tekankan untuk Kareka. Ya, Karika kalau kita lihat daripada season lepas, beliau adalah seorang pemain number 10 nombor 10 berada belakang daripada top striker dan beliau sering membuatkan larian man coming from behind untuk menjaringkan gol. Itu sebab beliau memiliki kualiti iaitu good control ball dan dapat menjaringkan gol. Ini adalah kelebihan yang ada pada Karika. Kalau kita lihat kombinasi di antara Karika, setiap kali Karika mendapat bola, beliau akan cuba untuk bermain 1-2 bersama dengan Di Paula ataupun Aguero.